Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atikah binti Muhammad Rosli, nombor matrik 049988. Pada terjemahan kali ini, saya telah menterjemahkan berita ekonomi daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, dan tajuk yang telah dipilih ialah Al-Dhahabu yartafi'u wa tabata' fi ta'afi al-iqtisadi. Diterjemahkan harga emas meningkat dan kelembapan dalam pemulihan ekonomi dunia. Okey, sebelum saya menunjukkan hasil terjemahan keseluruhan saya akan memberitahu tentang strategi dalam terjemahan yang saya hasilkan dari awal sehingga akhir dan masalah yang saya hadapi semasa menterjemah serta resolusi yang diambil bagi mengatasi masalah tersebut. Pada awal hasil terjemahan dilakukan, saya akan memastikan teks berita ekonomi yang diperoleh adalah daripada sumber yang betul. Selepas itu, saya akan baca teks berita tersebut secara keseluruhan sebanyak 2 atau 3 kali untuk saya faham secara keseluruhan apa yang berita ini ingin sampaikan. Selesai membaca teks tersebut, saya akan mula menterjemah dengan cara menggunakan Google Translate, iaitu dengan cara keseluruhan teks tersebut diterjemah menggunakan Google Translate. Setelah selesai terjemah secara keseluruhan, saya akan menyemak kembali terjemahan tersebut dan membaiki terjemahan tersebut supaya menjadi lebih baik. Antara caranya ialah dengan cara mencari perkataan yang sesuai dengan laras bahasa Melayu. Saya juga menggunakan platform terjemahan seperti Reverso, Ma'ani dan Kamus Dulu Bahasa bagi mencari perkataan atau istilah-istilah yang tak diketahui. Saya juga mencari maklumat tambahan sama ada di website atau bertanya kepada orang-orang yang tahu atau mahir tentang pelaburan emas. Seterusnya, saya akan menyemak kembali terjemahan saya dan memperbetulkan apa-apa ayat yang keliru atau menyemak kesalahan dari sudut ejaan, gaya bahasa dan istilah-istilah yang digunakan. Untuk langkah yang seterusnya, saya akan menyuruh sahabat-sahabat saya membaca hasil terjemahan saya dan memberi komen atau respon terhadap terjemahan yang saya lakukan, sama ada mudah difahami atau sukar untuk difahami, sama ada ayat saya tergantung atau terdapat kekeliruan. Akhir sekali, setelah menerima komen daripada sahabat-sahabat saya akan memperbetulkan balik hasil terjemahan saya supaya lebih difahami. Untuk masalah yang saya hadapi, antaranya ialah sukar untuk memahami teks yang ingin disampaikan oleh teks sumber. Selain itu, saya juga menghadapi kesukaran dalam mencari padanan yang sesuai bagi istilah-istilah yang terdapat dalam teks sumber. Akhir sekali, saya juga menghadapi kesukaran dalam menentukan harga yang diberitahu dalam bentuk ringgit Malaysia kerana teks sumber menyatakan harga dalam bentuk teks sumber menyatakan harga dalam bentuk US dollar. Okey, resolusi yang saya lakukan bagi menghadapi masalah tersebut adalah dengan cara memperluaskan lagi ilmu pengetahuan dalam perkara yang berkaitan dengan emas, iaitu dengan cara membaca akhbar-akhbar yang berkaitan. Seterusnya, bagi menghadapi masalah kedua, iaitu berkaitan dengan dengan kesukaran mencari padanan istilah yang betul, saya akan membuat carian di Google tentang istilah-istilah tersebut. Akhir sekali, saya akan menggunakan website Converto bagi mencari nilai yang tepat untuk ditukarkan daripada USD dollar kepada ringgit Malaysia. Ini adalah hasil terjemahan saya. Untuk tajuk ini, Al-Dhahabu yartafi'u wa tabata' fi ta'afi al-iqtisadi. Harga emas meningkat dan kelembapan dalam pemulihan ekonomi dunia. Pada tajuk berita ini, saya menambah perkataan harga untuk lebih memahamkan pembaca sasaran. Untuk perenggan yang pertama, saya telah menggunakan prosedur at-tawdih untuk ayat irtafa'at as'ar al-dhahabu, iaitu harga emas semakin meningkat. Berlaku penambahan iaitu harga. Seterusnya, saya menggunakan prosedur ibdal untuk as-sulasa. Ini saya mengkedepankan selasa pada teks sasaran.
Seterusnya pada perkataan maujatu, asalnya saya menterjemahkannya sebagai gelombang, tapi selepas menerima komen daripada sahabat saya telah menukar gelombang kepada penularan jangkitan coronavirus. Selain itu, saya juga menggunakan prosedur muhakkah untuk virus corona, iaitu coronavirus, al-iktira' untuk COVID-19, muhakkah al-ma'dinul asfar, iaitu logam kuning. Untuk perenggan yang seterusnya, pada ayat as-suqul furiyah, kalau diterjemahkan secara satu persatu, saya tak jumpa maksud yang tepat. Jadi saya telah menggunakan Reverso dan Google Translate. Selepas itu saya mendapat terjemahan ini. Saya akan membuat carian di Google dan saya telah terjemahkannya sebagai pasaran spot. Bitauki tu Orintish ni pun pada awalnya kalau guna Google Translate dia hanya terjemah sebagai GMT. Selepas itu saya membuat carian di Google apakah maksud GMT dan saya dapati ia ialah waktu min Greenwich. Untuk perenggan ini pada perkataan at-ta'amilat al-ajilah, pada asalnya memang saya tak faham dan tak pasti dengan terjemahan saya. Tak pasti dengan terjemahan saya sebab bila saya terjemahkan dia keluar pasaran niaga harapan. Jadi saya tak pasti dengan istilah ni. Jadi disebabkan hal itu saya membuat carian di Google dan barulah saya faham apa maksud niaga harapan. Seterusnya saya menggunakan prosedur al-muhakkah, iaitu al-wilayah al-mutahaddah, diterjemahkan sebagai Amerika Syarikat. Untuk terjemahan ni pula, yang ni pun saya guna kaedah di COVID-19 pun saya tulis di COVID-19 juga, COVID-19. Seterusnya muasyir. Pada ayat muasyir tu, pada asalnya saya terjemahkan petanda, tapi saya telah menukar terjemahan tu kepada indeks untuk sesuaikan dengan ayat tu dan untuk lebih memahamkan pembaca. Dan saya menggunakan prosedur harfiah untuk haizil amilat al-ukhra, pemegang mata wang lain. Untuk perenggan ini, saya guna prosedur al-muhakkah, itu palladium, dan juga prosedur at-takafu untuk al-fiddah, perak. Untuk lebih memahamkan pembaca, pada harga US dollar ni saya akan tukarkan kepada ringgit Malaysia untuk lebih memahamkan pembaca dan lebih memudahkan pembaca untuk memahaminya. Al-kalimat al-jadidah, at-ta'afi al-iktisadi, pemulihan ekonomi, hadatu, mengancam, maujatu, gelombang atau penularan, al-isabat bi virus corona, jangkitan coronavirus, ighra'u, tumpuan, al-ma'danul asfar, logam kuning, suku furiyah, pasaran spot, lil-ukiyah, se'aus, sa'adu naik, at-ta'amilat al-ajilah, niaga hadapan, al-wilayah al-mutahaddah, Amerika Syarikat, a'lan, pengumuman, kiasiyah, rekod, al-iktisadi al-alami, ekonomi global, habata, jatuh atau merosot, muasyir, menurun, munafisiyah, persaingan, bayanat, data, arkhas, lebih murah, al-lihaizi amilat, pemegang mata wang,
An-nafisah yang bernilai, al-baladium palladium, al-balati platinum, al-fiddah perak. Untuk cadangan untuk kawan saya bagi menghasilkan terjemahan yang baik ialah kita perlu banyak membaca akhbar-akhbar supaya dapat tingkatkan lagi ilmu pengetahuan kita. Seterusnya kita juga perlu meminta bantuan dengan orang-orang yang mahir sama ada dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Akhir sekali, kita perlulah mencatat istilah-istilah baru yang kita dapat supaya kita tidak menghadapi masalah untuk terjemah istilah-istilah yang kita dah jumpa untuk masa hadapan. Sekian daripada saya. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.